1. Pendahuluan. Sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam bidang ilmu Islam. Sains merupakan satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu dengan lebih tepat mengenai alam. Sains juga merupakan penemuan pengetahuan baharu berdasarkan kajian dan pengalaman manusia. Seterusnya, dari segi teknologi, ialah ilmu yang berbentuk praktikal yang membolehkan manusia membuat satu perubahan yang bermanfaat ke atas alam dengan niat untuk membantu kehidupan manusia. Bidang sains sendiri belum menemui kebenaran yang hakiki. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para saintis yang beriman dan berakhlak. Sistem menolak kemajuan teknologi tanpa akhlak dan sains yang menolak spiritual. Di samping itu, dari pandangan barat, sains dianggap sumber wahyu yang tidak diperlukan, berasaskan kepada prinsip logos dan mitos. Penemuan logos adalah satu penemuan yang paling berhasil daripada hasil eksperimen, manakala mitos berumpama khayalan yang tidak wujud dan tidak dapat dibuktikan secara tepat. Dengan definisi peranan sains dan teknologi dalam Islam. Sains dan Islam telah sama-sama berpegang kepada prinsip bahawa alam ini adalah bersifat konseptual. Konseptual itu adalah sesuatu yang boleh difahami dan mengertikan. Sains dan teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam. Sains ini adalah hasil usaha manusia menghuraikan sesuatu dengan fakta yang tepat daripada kajian dan secara kuantitatif mengenai alam tabil dan perjalanannya melalui pengamatan hipotesis dan eksperimen yang betul. 1.1 Definisi sains dari aspek bahasa dan istilah. Sains berasal daripada perkataan Inggeris, juga berasal daripada perkataan sci atau scientia, bahasa Latin yang diberi maksud pengetahuan. Sains secara jelas sekali adalah dalam skop yang sangat luas, bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman diri dan kerap sekali dibuktikan secara objektif. Sains dari segi istilah adalah satu ilmu yang dapat dihasilkan dengan melalui proses cerapan, iaitu analisis dengan menggunakan panca indera serta kefahaman yang diperoleh daripada kajian tersebut. 1.2 Definisi teknologi dari aspek bahasa dan istilah. Teknologi perkataan yang berasal daripada Greek, dari perkataan Yunani tekni yang membawa maksud seni, kemahiran dan rekaan. Teknologi merupakan suatu konsep yang luas dan juga mempunyai lebih daripada satu tarifan. Tarifan tersebut adalah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Contoh teknologi adalah pembinaan, teknologi perubatan dan teknologi maklumat. Teknologi dari segi istilah adalah ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem merujuk kepada industri. Teknologi boleh didefinisikan sebagai ilmu berbentuk praktikal atau teknikal. Ini membolehkan manusia membuat perubahan yang bermanfaat ke atas alam semula jadi. 1.3 Definisi sains dari aspek keilmuan Islam. Sains Islam berteraskan wahyu dan akal. Sains dalam Islam adalah sains yang berkonsepkan tauhid, yang mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Satu maklumat atau fakta yang diperoleh menerusi penyelidikan dan penemuan yang menggunakan kaedah-kaedah tertentu dan tidak bercanggah dengan syarak untuk mencari fakta atau bukti bagi menakrifkan sesuatu kebenaran. 1.4 Definisi teknologi dari aspek keilmuan Islam. Teknologi dalam Islam adalah satu cabang ilmu praktikal bagi mencapai tujuan praktikal sebenar. Ia juga bertunjangkan tauhid kepada Allah, juga seimbang antara satu sama lain dan terlaksana mengikut sistem etika Islam, mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabil dengan baik. 2. Ciri-ciri sains Islam. Sains Islam ilmunya saling melengkapi. Ia juga merujuk kepada kalimah tauhid. Sains Islam terdiri kepada 5 ciri-ciri: keagamaan, saintifik, universal, bersepadu dan harmoni. 2.1 Keagamaan.
Ciri yang pertama, menuntut bidang sains Islam menerima wahyu sebagai sumber utama penyuburan dan perkembangan ilmu. Kajian-kajian ke atas sains adalah berdasarkan wahyu dan analisis akal manusia. Proses yang digunakan melibatkan sains stabil dan berteraskan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Ciri sains Islam dari segi saintifik ialah sains Islam menggunakan kaedah empirikal yang diperkenalkan oleh Islam sejak abad ke-7 Masihi lagi. Formula yang diperkenalkan dan alatan-alatan yang berbentuk klinikal seterusnya menggunakan kaedah sintesis ke atas sumber-sumber tamadun yang terdahulu. Bersel. Ciri sains Islam dari segi universal pula menunjukkan sains Islam bersifat universal. Sains Islam bukan sahaja dihasilkan oleh orang Islam tetapi orang bukan Islam juga dapat menghasilkannya. 2.4 Bersepadu. Ciri bersepadu tidak memisahkan cabang-cabang ilmunya. Tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah yang bersepadu. Kajian sains Islamnya sangat bersifat menyeluruh dan kajian alam fiziknya tidak dipisah dengan metafizik. 2.5 Harmoni. Ciri harmoni ialah tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. Kajian sains Islam dari ciri harmoni dijalankan menuju kepada matlamat yang sama, iaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarafuddin bin Ihsanul Hadi. Saya akan terangkan tentang peranan sains dan teknologi dalam kejurutan Islam. Yang pertama, membantu manusia mengenai Allah sebagai pencipta alam. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran menyebut dan mendorong kita manusia untuk berfikir, belajar dan mengenali. Pengajian Islam didasarkan pada wahyu Allah yang memimpin setiap kajian ke tahap kepuasan tertentu, yang menunjukkan tanda-tanda kemampuan Tuhan untuk mencipta segala sesuatu. Seterusnya, kewujudan alam semesta ini adalah tanda keberadaan dan kebesaran pencipta. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Seterusnya, Islam menentang bahawa Islam menetapkan bahawa semua yang terlibat dalam penyelidikan ilmiah harus berada dalam kerangka dan panduan hukum Islam yang mencapai tujuan kebaikan manusia dan senangan suci. Seterusnya, penemuan sains Islam telah mendekatkan para saintis kepada Allah Subhanahu Taala, sementara penemuan sains barat telah menjadikan manusia sombong dan jauh dari Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, teknologi dan kejurutan Islam telah mendidik pemikiran hebat manusia tentang Tuhan melalui sifat ciptaan manusia yang maju, sementara teknologi yang kejurutan barat hanya untuk menunjukkan kehebatan pemikiran manusia untuk kepentingan diri sendiri. Membantu manusia supaya bertafakur. Penyelidikan ilmiah teknologi dalam Islam akan memberi tafakur sebagai ciri dan membuat orang menyedari melalui penggunaan akal. 2. Penyelidikan Islam melalui wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah Subhanahu Taala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, iaitu yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, batu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit merupakan air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan disebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Seterusnya, membantu pelaksanaan syariat. Penyelidikan sains dan teknologi Islam didorong oleh pentingnya pelaksanaan undang-undang Islam. Sekiranya masyarakat Islam mengembangkan peraturan untuk hubungan mereka, pelaksanaan hukum syariat akan berjalan lancar. Seterusnya, dari hubungan interpersonal dengan Allah SWT, hubungan interpersonal dan hubungan interpersonal dengan alam, kita dapat melihat pentingnya mengaturkan beberapa hubungan. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Peranan syariah dalam sains dan teknologi. Syariah Islam adalah sesuatu yang sangat penting untuk umat Islam kerana dapat membimbing manusia ke jalan yang benar. Syariah Islam dapat memastikan manusia tidak melampaui batas dalam melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuklah syariah dalam keilmuan sains dan teknologi. Dengan adanya syariah dalam sains dan teknologi, manusia dapat mempelajari ilmu tersebut tanpa mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain. Terdapat 5 perkara yang ditekankan dalam syariah sains dan teknologi. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara nyawa. Yang ketiga, memelihara maruah. Yang keempat, memelihara akal. Dan yang kelima, memelihara harta. Yang pertama adalah memelihara agama. Dengan adanya syariah dalam sains dan teknologi dapat memastikan kesucian agama Islam terjaga. Sebarang ciptaan atau inovasi perlulah tidak bercanggah dan memburukkan kesucian agama Islam. Seterusnya, ciptaan dan hasil sains perlulah memberikan manfaat kepada manusia. Ciptaan yang bermanfaat seperti kompas yang dapat membantu manusia mencari arah untuk menuju ke destinasi dan bantu umat Islam mencari arah kiblat untuk menunaikan solat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telefon bimbit yang membantu manusia dalam kehidupan seharian serta internet yang dapat membantu penyebaran agama ialah salah satu inovasi yang amat penting pada masa kini. Yang kedua ialah memelihara nyawa. Islam mengharuskan perbuatan yang dapat menyelamatkan nyawa dan mengharamkan perbuatan yang dapat merosakkan nyawa manusia. Antara hasil ciptaan yang dapat menyelamatkan nyawa manusia ialah ubat-ubatan yang dapat membantu menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh manusia. Seterusnya, Islam menekankan pengambilan makanan yang sihat dan mengharamkan pengambilan sesuatu yang memudaratkan seperti dadah dan rokok. Ajaran Islam juga menggalakkan manusia mempelajari ilmu sains dari segi perubatan supaya dapat menyelamatkan nyawa manusia. Yang ketiga ialah memelihara maruah. Atas nama sains dan teknologi, tidak membolehkan manusia mempelajari sehingga merobek maruah diri dan masyarakat sekeliling. Hukum hakam dalam syariat Islam memandang serius terhadap tindakan yang boleh merosakkan dan menghancurkan maruah seseorang. Pada masa kini, sains dapat membantu manusia menghasilkan zuriat kepada pasangan yang sukar mendapatkannya. Tetapi pada masa kini juga terdapat inovasi yang dilarang oleh ajaran Islam seperti penghasilan zuriat kepada pasangan yang sama jantina. Perkara itu dilarang sama sekali kerana ia bercanggah dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Seterusnya ialah memelihara akal. Akal yang sihat dapat dijamin melalui pemakanan yang sihat, gaya hidup yang aktif dan minuman yang diminum. Inovasi dan penciptaan sesuatu teknologi perlulah memastikan akal fikiran manusia tidak rosak. Seterusnya, melarang segala perbuatan yang dapat merosakkan akal manusia seperti meminum arak dan mengambil dadah. Inovasi hasil dari ilmu sains seperti vitamin yang dapat digunakan oleh manusia untuk kesihatan minda dan tubuh badan. Yang terakhir ialah memelihara harta. Perbuatan yang memudaratkan harta benda seperti merompak, merosakkan kemudahan awam dan membazir amalah dicegah di dalam ajaran agama Islam. Sumber kekayaan juga perlulah dari sumber yang halal, bukan dari sumber yang haram dan menyalahi undang-undang. Ajaran Islam juga menggalakkan kekayaan harta benda digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang sekeliling. Peranan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Sains dan teknologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Sains adalah satu kajian secara saintifik berkenaan alam semula jadi. Oleh pengetahuan saintifik, ini banyak pengetahuan serta penemuan baru yang diperolehi. Aplikasi pada pengetahuan saintifik untuk penggunaan manusia dikenali sebagai teknologi. Manusia banyak menggunakan teknologi dalam setiap aspek kehidupan. Berbagai ciptaan berdasarkan sains dan teknologi telah membantu manusia dalam kehidupan seharian. Dengan ciptaan yang diperkenalkan ini, ia telah membantu, memudahkan dan mencepatkan kerja manusia serta memberi hasil yang lebih bermutu. Ia telah memberi banyak manfaat kepada manusia terutama dalam bidang kosmetik, pengangkutan, pertanian, komunikasi dan perubatan. Bidang kosmetik. Dalam bidang kosmetik ini, sains membantu manusia melakukan kerja seharian dengan lebih cepat. Ia dapat menjimatkan masa serta membantu manusia untuk lebih memberi tumpuan kepada kejayaan. Contohnya, iluminasi elektrik, cerai elektrik serta mesin pengisah yang mampu
bantu ibu untuk melakukan aktiviti memasak. Hal ini jelas menunjukkan dapat meringankan beban atau tugas seorang ibu dalam melakukan kerja. Selain itu, saya juga menjadikan kehidupan kita lebih selesa. Hal ini kerana kipas angin atau penghawa dingin dapat menyediakan bilik yang panas. Pengangkutan. Saya telah menjadikan pengangkutan lebih mudah serta cepat sampai ke destinasi dalam keadaan yang selesa. Sebagai contoh, kapal terbang yang dapat membantu manusia dalam jumlah yang ramai untuk sampai ke destinasi yang jauh dengan cepat. Seterusnya, kereta yang direka dengan berbagai jenis supaya dapat bergerak dengan laju. Di samping itu, saya juga membantu manusia untuk menjimatkan masa jika mereka mengalami kesesakan lalu lintas dengan menaiki komuter dan monorail. Basikal dan motosikal juga dicipta oleh saya bagi memudahkan mereka untuk melalui lorong-lorong yang sempit. 5.3 Pertanian. Dari segi pertanian pula, sains telah membantu para petani dengan mencipta mesin yang mampu mengangkat dan memindahkan barang-barang yang berat. Selain itu, terdapat mesin yang membantu para petani melakukan perkara yang sukar seperti membajak tanah, menggemburkan tanah dan menuai hasil tanaman. Semua mesin-mesin ciptaan sains ini mampu menjimatkan masa para petani dan juga membantu mereka dari segi meningkatkan mutu dari segi hasil pengeluaran tanaman. Seterusnya, penggunaan baja kimia dan baja organik adalah untuk menambahkan kesuburan tanah. Hal ini kerana untuk memastikan tanah mampu membekalkan nutrisi yang secukupnya kepada tanaman. Di samping itu, pencintaan racun serangga juga amat membantu para petani untuk menjaga hasil tanaman mereka. 5.4 Komunikasi. Sains juga membantu manusia berkomunikasi dengan lebih pantas melalui penggunaan telefon, komputer riba dan mesin faksimile. Komunikasi secara global dilakukan melalui penggunaan satelit, email dan internet. Pelbagai maklumat yang boleh manusia peroleh dan diketahui dengan mudah melalui penggunaan internet. Seterusnya, alat komunikasi secara berhala adalah telefon. 5.5 Perubatan. Dalam bidang perubatan, sains membantu mempertingkatkan taraf kesihatan manusia melalui peralatan canggih yang dicipta bagi mengesan pelbagai penyakit serta mampu menyembuhkan. Contohnya termometer, stetoskop dan mesin pengukur tekanan darah adalah antara alatan asas yang dicipta untuk menentukan tahap kesihatan seseorang. Kesimpulannya, ilmu sains dan teknologi adalah ilmu yang sangat penting kerana membantu dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, keberadaan teknologi canggih pada masa kini juga dapat membantu dalam penyebaran agama Islam dengan adanya laman sosial, televisyen dan juga telefon bimbit dengan cara meletakkan video mengenai agama Islam di laman sosial. Selain itu, kita perlulah mempelajari ilmu sains kerana dapat memberikan pengetahuan kepada kita dari segi perubatan untuk merawat penyakit yang dihadapi oleh manusia. Disebabkan itu, ilmu sains dan teknologi amatlah penting dalam kehidupan manusia pada masa kini dan akan datang.